Bismillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin sya'bulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fil afiyah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kasihi ayahanda saya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan Siak, seterusnya barisan jawatankuasa Masjid Jami' Sungai Pelong, seterusnya tuan-tuan dan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasih juga Tuan Mantan Nazir, Tuan Haji Husin bin Rani. Alhamdulillah, syukur kehadrat Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita perolehi ini kita dapat teruskan amal ibadah kita insya-Allah, dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kita diberkati dalam bulan Syaban ini dan seterusnya kita dipanjangkan umur untuk mencapai, untuk tiba, untuk menemui untuk bulan Ramadan yang akan tidak berapa lama hari lagi lebih kurang lebih kita ada lebih kurang 5 hari lagi Hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, lebih kurang macam tu. Jadi sama-sama mana Selasa kita dah puasa, mudah-mudahan kita sempat untuk memenuhi Ramadan hingga ke hujungnya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, asyik nak sebut perempuannya. Lupa, perempuan tak ada lagi Perempuan nanti ada satu Ramadan baru boleh diizinkan untuk bersama-sama berjemaah. Insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, sebelum kita mulakan majlis ilmu, ingin saya merakamkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan yang sama-sama mendoakan selamat bersalin isteri saya pada 2 April yang lepas. Dan doakanlah anak saya dikurniakan sebagai anak yang soleh. Mudah-mudahan insya-Allah, alhamdulillah, semuanya dimudahkan Allah Taala berkat doa tuan-tuan, mudah dia bersalinnya dekat rumah. Bersalin dekat rumah. Tapi bukan saya yang sambut tuan-tuan. Ramai ingat saya sambut. Saya tak sambut tuan-tuan. Saya sempat telefon ambulans. Yang sambutnya nurse Hospital Sungai Buloh. Jadi alhamdulillah semuanya dipermudahkan, dan selepas itu dibawa ke Hospital Shah Alam untuk rawatan, dan hari Sabtu tu dah balik semula ke rumah, alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala, kita masih lagi dalam kitab Matla'ul Badrain wal Majmul Bahrain. Kita masih lagi dalam bab ni buku kitab dia. Kita masih lagi dalam kitab nikah. Kitab nikah, kita dah berada di fasa-fasa akhir dah kitab nikah. Selepas ini kita akan masuk dalam kitab yang seterusnya, iaitu kitab mahar. Mahar ni mas kahwin kitab mahar, dan termasuk dengan walimatul urs. Itu mungkin selepas raya nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, saya soroti sedikit yang kita terhenti yang terhenti pada kuliah yang lepas pada bulan Oktober yang tahun lepas
Jadi kita undur sedikit. Sebab apa? Sebab dia tajuk yang seterusnya ada kaitan dengan tajuk yang lepas. Baik. Tempoh pemulihan unnah. Unnah ni apa? Saya ulang balik unnah ini. Unnah ini ialah ainun ha tamarwutah. Unnah. Unnah ni apa? Unnah ni ialah mati pucuk. Ataupun mati pucuk lah, mati pucuk. Yang tiada dysfunction. Mati pucuk lah, lemah syahwat. Lemah daripada melakukan persetubuhan. Itu unnah, dengan syarat berlakunya sebelum unnah ialah mati pucuk. Baik, tempoh pemulihan unnah. Yang pertama, jika telah sabit unnah. Siapa unnah ni? Yang lelaki lah, yang lelaki ataupun suami, dan dituntut oleh isteri, qadi menangguhkan fasah selama tempoh setahun. Maknanya sabit unnah ni ialah betul dengan bukti yang dikemukakan oleh isteri. Isteri mengadu pada mahkamah syariah, wahai tuan hakim, suami saya ini unnah ataupun lemah syahwatnya, walhal saya masih memerlukan. Dia kata apa buktinya? Ini bukti-buktinya. Suami saya tak tidur dengan saya dah 2 tahun dah macam ni. Ada contohlah, ni contoh buku pembuktian dan sebagainya. Kemudian qadi menangguhkan fasah. Fasah ni ditutup oleh isteri tadi. Fasah ni apa? Nak membuarkan perkahwinan selama tempoh setahun. Mana kalau isteri tadi tuntut fasah kerana unnah, kerana mati pucuk oleh suami ni tadi, hakim akan menangguhkan dahulu fasah, tuntutan fasah ini oleh isteri. Sabar kejap puan, kita bagi tempoh setahun untuk suami buat rawatan. Buat rawatan. Tak kisahlah apa rawatan, jenis rawatan. Dia nak pergi berurut ke, dia nak makan majun ke, dia nak pergi makan pil ke, Yang terbaik tuan-tuan pergilah. Boleh buat rawatan di hospital sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tahu, sekiranya tuan-tuan mengalami gejala ini ataupun telah alami perkara ini, maaf saya sebut, tuan-tuan boleh buat rawatan di hospital. Boleh. Pergi klinik kesihatan, kan? Cakap dengan doktor itu, tak kisahlah doktor lelaki ke doktor perempuan, cakap saya mengalami unnah ni, saya mengalami mati pucuk, kan? Dia tengok tuan-tuan lah, tengok sebab apa. Kalau tuan-tuan mungkin masih isteri masih memerlukan. Betul tuan-tuan, kadang tuan-tuan kahwin dengan usia yang muda, kan? Ada jarak usia 20 tahun dengan isteri. Jadi 20 tahun, 30 tahun, isteri muda, jadi masih memerlukan. Jadi tuan-tuan kena buat rawatan. Boleh buat rawatan di klinik, cakap. Nanti doktor akan bagi surat rujukan untuk ke hospital pakar, kan? Nanti di pakar dia buatlah rawatan. Macam mana dia buat rawatan, tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu, ya. Tapi nak cakap kata boleh, nak sebutnya boleh untuk buat rawatan di hospital kerajaan, apatah lagi hospital swasta. Dia bagilah mungkin rawatan yang macam mana, kan? Mungkin dia bagi pil ataupun sebagainya. Tapi tuan-tuan, nasihat saya janganlah sembarang-barang ambil pil yang tiada nasihat doktor, sebab pil di pasaran takut-takut boleh melajukan jantung, kan? Jadi jantung tuan-tuan stres, dia akan boleh padam dengan tiba-tiba. Jantung kalau padam mati, maknanya apa? Mata padamlah orangnya. Jadi berhati-hati, pastikan dapat nasihat doktor, insya-Allah. Yang kedua, jika sempurna tempoh setahun dan suami tidak menyetubuhi isterinya, hendaklah isteri membawa kes ini kepada qadi. Dah bagi setahun dah, hakim dah bagi setahun. Okey, dah cukup tempoh setahun, kan? Masih lagi suami tadi belum sentuh isteri dia, belum melakukan hubungan seksual pun dengan isterinya. Isteri tadi boleh pergi semula kepada mahkamah dan boleh dan mengadu pun juga mengadu semula kepada qadi ataupun kepada hakim. Ada dua keadaan. So, yang pertama, jika suami mendakwa telah menyetubuhinya, hendaklah disuruh dia bersumpah atas kebenaran dakwaannya. Jika isteri minta dia bersumpah, isteri pergi tuntut, dah cukup setahun, isteri pergi tuntut kepada mahkamah, cakap suami saya ni tadi belum lagi setubuhi saya. Tapi ini yang pertama,
dia apa, suami dakwa dia bercutubih, tak adalah saya kan dah bersama dengan awak hari tu, contoh kan. Maka hendaklah disuruh dia bersumpah. Hakim kena suruh dia bersumpah jika isteri minta dia bersumpah. Maknanya kalau okey, saya tak percaya awak bersumpah sekarang, mana isteri boleh minta suami tadi bersumpah. Kalau awak betul setubuh saya, awak sumpah saya dengan nama Allah, wallahi wa billahi tallahi. Macam tu depan hakim. Mana hakim boleh perintah kepada suami tadi untuk bersumpah bahawa dia telah menyetubuhi isterinya. Ataupun yang kedua, keadaan yang kedua, jika suami enggan bersumpah, disuruh isteri pula bersumpah. Dia lah tak nak bersumpah kan. Dia suruh isteri dia balik, apa pula saya, awak bersumpah, dia kata kan. Bahawa dia tidak disetubuhi oleh suaminya. Jika isteri telah bersumpah atau suami mengakui dia tidak menyetubuhi isterinya, bolehlah isteri memfasahkannya setelah qadi berkata bahawa si suami telah sabit unnah, atau berkata bahawa isteri berhaklah fasah. Maksudnya kat sini yang pertama tadi saya baca balik. Yang pertama jika cukup tempoh setahun, isteri pergi semula kepada hakim, mengadu pada hakim bahawa dah cukup tempoh setahun, suaminya masih lagi didakwa, suaminya masih lagi belum menyetubuhinya kan. Yang keadaan yang pertama, jika didapati suami tadi suami menafikan bahawa dia mendakwa, apa pula awak saya tak setubuhi awak, saya setubuhi awak, saya melakukan hubungan dengan awak kan, awak lupa ke? Contohlah ni contoh kan. Maka isteri tadi boleh minta suami tadi bersumpah, saya tak percaya, baik awak bersumpah sekarang, dia kata. Mana tahu awak silap ke kan. Bersumpah boleh. Mana bersumpah atas kebenaran dakwaannya. Ataupun keadaan yang kedua, suami enggan bersumpah, dia suruh isteri pula bersumpah. Ataupun suami mengaku memang dia tak melakukan hubungan pun dengan isterinya, memang dia mengaku pun, maka tadi isteri bolehlah memfasahkan atau membubarkan perkahwinannya. Setelah qadi tadi berkata suami tadi sabit unnah, mana betul lah suami tadi mengalami mati pucuk, maka isteri berhaklah untuk fasah. Berdosa ke isteri menuntut fasah ni? Berdosa tak? Ini isteri tuntut cerai, tuan-tuan. Isteri tuntut cerai ataupun membubarkan perkahwinan kerana tidak cukup layanan batin dia. Berdosa tak? Ya? Boleh? Tak, saya tanya berdosa tak tuntutan dia tu? Sebab betul lah tak berdosa. Sebab apa? Salah satu tanggungjawab sebagai suami ialah melayani isteri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ataupun sebut erti kata lain ialah memberi kasih sayang ataupun memberi nafkah batin kepada isteri. Itu tanggungjawab suami. Nafkah zahir dan nafkah batin tadilah, nafkah batin tadi. Makanya kalau isteri masih memerlukan, maka tanggungjawab suami untuk menyempurnakan. Sebab itu adalah salah satu matlamat perkahwinan. Lainlah kalau isteri redha, isteri redha, tak ada masalah, okey, saya tak ada masalah. Dan bila isteri redha, tak adalah dia tuntut ke mahkamah kan. Maknanya tiadalah berdosa kan, berdosa. Tapi kalau dia tuntut ke mahkamah atas sebab kita tadi, itulah prosesnya tadi. Itulah prosesnya tadi. Hakim akan bagi tempoh setahun. Lepas setahun kalau masih lagi belum selesai, tak buat rawatan apa-apa, membiarkannya saja isterinya macam tu, maka isteri tadi berhak untuk menuntut perbuatan perkahwinan ataupun fasah melalui mahkamah syariah. Itu kena pastikanlah tuan-tuan. Ada kes macam tu. Jadi sebab isterinya muda kan, tak salah berkahwin dengan isteri muda kan. Bukan isteri yang bernama muda, isteri yang usianya muda kan. Dia berbanding dengan suami yang berusia. Jadi kena pandailah cari jalan untuk menyelesaikan masalah kan.
melainkan isteri tadi redha. Redha ni dengan hati yang tulus tuan-tuan. Dia tak menuntut, dia tidak mengungkit dan sebagainya. Yang seterusnya, keterangan mengikut mengikut qail, fasah itu berhajat dengan izin qadi bagi isteri atau difasah oleh qadi. Maknanya setiap fasah ni atau tetap fasah mesti diizin atau dibenarkan oleh hakim mahkamah. Dan kalau di undang-undang di Selangor ini, enakmen di Selangor, fasah perlu diputuskan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah, ahli hakim. Di sini disebut qadi. Qadi ni sekarang ni hakim lah, hakim mahkamah syariah. Baik, yang ini yang baru, tajuk baru. Tajuk yang seterusnya tapi ada kaitan dengan tajuk tadi. Pengiraan setahun jika isteri mengasingkan diri. Tadi setahun, tapi diberi tempoh setahun kepada suami untuk buat rawatan. Okey. Bagaimana perkiraan setahun jika isteri mengasingkan diri? Jika isteri mengasingkan diri daripada suaminya atau sakit dia, atau dia ditahan selama setahun, tidaklah dikira masa tersebut dan hendaklah dimulakan setahun yang lain pula. Hendaklah dimulakan setahun yang lain pula. Jika isteri mengasingkan, mana dalam tempoh setahun yang mahkamah putuskan tadi, untuk suami buat rawatan, jika dalam masa tempoh setahun tadi isteri mengasingkan diri dari suaminya, sama ada mengasingkan, maksudnya mungkin sama ada mengasingkan tempat tidur ataupun mengasingkan rumah, asingkan dirinya daripada rumah dia. Rumah yang disediakan duduk dengan suami tadilah, dia asingkan diri daripada suami, sama ada dia pindah tempat lain atau sebagainya. Atau dia sakit, isteri mengalami sakit, ditakdirkan Allah Ta'ala sakit apa sakit lah, bukan sakit yang ringan, sakit mungkin yang berat barangkali, yang menyebabkan dia tidak boleh dengan suami dia, dia tak boleh bersama dengan suami dia. Atau dia ditahan selama setahun. Ditahan apa? Mungkin dipenjarakan, di lock up atau sebagainya. Tidaklah dikira masa tersebut. Maknanya perkara yang setahun tadi tidak dikira lagi, masih belum dikira lagi ataupun ditolak. Dan hendaklah dimulakan setahun yang lain pula. Maknanya setahun yang tadi tu, yang start suami kena buat rawatan selama setahun tu, suami kalau isterinya tak duduk sama-sama ataupun ditahan ataupun ia mengalami sakit, maka setahun yang diberi oleh suami itu belum dikira lagi. Itu maksud dia. Itu maksud daripada ayat ini. Seterusnya, menyalahi syarat nikah. Baik. Yang pertama, jika disyaratkan oleh salah seorang daripadanya, yakni suami isteri, salah seorang daripadanya, sama ada suami ataupun isteri, terhadap satu pihak lagi, sama ada isteri kepada suami ataupun suami kepada isteri. Disyaratkan apa yang disebut syarat ni? Dari segi sifat apa? Sifat orang tu lah. Seperti elok, atau gadis, atau merdeka, atau putih, atau putih merah lah. Putih merah, Humairah, putih merah tu. Kemudian didapati menyalahi syarat-syarat tersebut, perkahwinan itu adalah sah. Apa yang disebut ni? Apa yang dikatakan ni? Mungkin barangkali, saya nak bagi contoh lah tuan-tuan, bagi contoh yang mudah lah. Barangkali transmitter ini mesti ada antena, kan, mesti ada kabel. Saya jual kepada tuan, transmitter ni mesti ada antena, mesti ada kabel, mesti ada bateri di dalamnya, mesti ada skrin yang menunjukkan channel ataupun berapa bar bateri yang tinggal. Ini syarat. Kalau tuan-tuan nak beli daripada saya ni, kalau saya kena jual tuan-tuan, ini syarat yang ada. Dan tuan-tuan pun bersetuju nak beli transmitter ni sebab syarat-syarat ni. Kalau tak ada syarat ni, tuan-tuan memang tak nak beli. Itu maksudnya. Sama dengan syarat nikah yang sebutkan ni,
Mungkin salah seorang, sama ada suami atau isteri, tuan-tuan nikah dengan orang tu, mungkin syaratnya seperti elok, orangnya eloklah, sempurna, barangkali tidak cacat. Ataupun gadis, dia perempuan, dia seorang gadis anak dara, dia bukan seorang janda ataupun balu. Ataupun merdeka, dia seorang yang merdeka, dia bukan hamba, bukan hamba. Dia seorang yang putih, putih, ni terlalu subjektif ni, putih. Ataupun putih merah, putih kemerah-merahan barangkali. Kemudian didapati menyalahi, tengok tak ada tuan-tuan, kan? Tuan-tuan nikah dengan wanita tu sebabkan benda-benda ni, kan? Ataupun perempuan tu menikahkan seorang lelaki tu kerana perkara-perkara ni. Tapi bila dah nikah, tak ada pula benda tu. Dia dapati menyalahi syarat-syarat tersebut, perkahwinan itu adalah sah. Maknanya pernikahan itu, perkahwinan itu adalah sah, belum lagi terbatal. Bukan belum lagi, walaupun syarat-syarat tadi tak ada ataupun dilanggari, kan? Rupanya ingatkan anak dara, rupanya janda, contohlah, kan? Ingatkan bujang, kan? Rupanya isteri orang, barangkali, okey, itu tapi perkahwinannya tetap sah. Okey, yang kedua, di samping itu harus khiyar bagi kedua-dua pihak membuat syarat demikian. Apa khiyar? Khiyar ini boleh, khiyar ini membatalkan. Maksudnya boleh membatalkan, menggugurkan. Khiyar ni biasa dalam jual beli, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jual beli, macam tadi saya sebut tadi, transmitter ni ada sekian-sekian, warnanya hitam dan sebagainya, kan? Sekiranya berlaku pelanggaran syarat, suis dia rosak, baterinya tak ada, dah habis, antenanya patah dan sebagainya, ataupun kabelnya putus, kan? Diharuskan untuk khiyar dalam menjual beli. Saya dah jual pada tuan-tuan, tapi tuan-tuan jual beli tadi sah, saya sebut jual beli sah, tapi tuan-tuan tengok tak sempurna, tuan-tuan nak pulang balik. Saya tak jadi nak ambil transmitter awak ni sebab banyak rosak, dia kata, kan? Maka boleh tak pulang balik? Boleh pulang balik. Itulah disebutkan tadi, kan? Dibati seseorang itu, kan, tidak menepati ataupun menyalahi syarat nikah, syarat tadi yang cantik dah apa tadi tu, maka boleh untuk mengkhiyar bagi kedua pihak membuat syarat demikian, boleh membatalkan perkahwinan tersebut. Tapi batal tu di mahkamah lah. Yang ketiga, harus kedua-dua pihak memasahkan fasah atau memasahkan perkahwinan tersebut, walaupun tidak melalui qadi, jika ternyata kurang daripada sifat yang telah disyaratkan sebelumnya, kan? Harus hukumnya, ataupun dibolehkan bagi kedua-dua pihak memasahkan perkahwinan, membubarkan perkahwinan tersebut, walaupun tidak melalui qadi, walaupun tidak melalui hakim, jika ternyata kurang daripada sifat yang telah disyaratkan sebelum. Memang betul, memang betul benda tu, syarat tadi tidak tepat, ataupun tidak berlaku. Maknanya boleh difasahkan perkahwinan, tapi tidak melalui qadi. Ni dalam kitab dah, dalam undang-undang kena setiap perceraian, setiap fasah, tuntutan fasah, perceraian dan sebagainya mesti melalui hakim mahkamah. Mesti, kalau dia undang-undang kita mesti hakim mahkamah. Tuan-tuan, siapa-siapa pun nak bercerai, pastikan kena mahkamah dulu. Jangan di luar mahkamah. Nanti kena denda maksimum, tuan-tuan. Maksimum 1,000. Maksimum 1,000 tuan-tuan boleh bayar, tak ada masalah. Tak ada masalahnya ada penjara, tuan-tuan. Penjara boleh, penjaranya tidak melebihi 2 tahun. Masalahnya penjara sehari pun masalah, tuan-tuan. Mana lama dah blacklist, kan? Penjara. Bercerai di luar mahkamah, kan, hukumannya maksimum 1,000. Okey lah, 1,000 mungkin tuan-tuan kita boleh bayar barangkali, tapi masalahnya ada penjara. Kalau datang penjara tu berat, tuan-tuan. Jadi kena fikir panjang. Mungkin tuan-tuan tidaklah, tapi maksud saya, tuan-tuan sampaikan pada anak ke cucu dan sebagainya, kalau bab bercerai kena fikir panjang. Sebab denda tu hari ni bukan denda saja. Dia boleh pergi ke penjara pula. Penjara maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Kan? Ada satu kes kena denda, kalau tak bayar denda penjara 6 bulan. Kena bayar denda
sebab cerai di luar mahkamah. Yang keempat, tidak berhak khiyar jika syarat-syarat tersebut wujud atas sifat yang dimiliki itu lebih daripada apa yang disyaratkan. Barangkali dia kata putih tadi kan, syaratnya putih, rupanya putihnya 70%, okeylah 70%, makanya tidak berhak untuk membatalkan perkahwinan. Ataupun sebut tadi barang tadi ada lagi bateri dia tapi tak penuh barangkali kan, antena ada sengit tapi boleh pakai lagi, tu apa, mana benda ni masih boleh lagi, maknanya tidak berhak untuk khiyar ataupun batal. Seterusnya, sangkaan suami isteri yang menyalahi tetapi sah nikah. Saya nak habiskan bab nikah ni sebab nak habis nak terus dengan lepas raya ni nak terus dengan kitab mahar ataupun kitab mas kahwin. Baik, seterusnya, sangkaan suami isteri yang menyalahi tetapi sah nikah. Tuan-tuan, ni bahasa kitab ya. Ni bukan bahasa saya. Saya ambil daripada kitab. Jadi saya terangkan apa ni bahasa dia macam ni lah. Antara kita faham tak faham kena fahamkan baik-baik. Kena baca 2-3 kali. Jika disangkakan oleh tiap-tiap daripada kedua-dua pihak, disangka ni sangkaan. Ni menyangka. Ya, saya menyangka. Okey. Jika disangkakan oleh tiap-tiap dari kedua-dua pihak. Siapa kedua-dua pihak ni? Laki dan perempuan tadi. Laki dan perempuan tadi, ataupun suami, bakal suami dan bakal isteri ni, terhadap sebelah pihak lagi dengan sesuatu sifat. Mana yang lelaki menyangkakan perempuan ataupun yang perempuan menyangkakan yang lelaki ini dengan satu sifat. Sifat apa ni? Tetapi ternyata tidak ada sifat yang disangkakan itu. Macam mana? Okey, sangka ada benda tu, rupanya tak ada. Macam tu Apa dia sifat tu? Seperti dia bagi contoh, seperti disangka perempuan itu Islam tetapi ternyata kitabiah. Ya kan, perempuan tu orang Islam, kita pun nikah, rupanya kitabiah, ahli kitab. Boleh nikah kan, ahli kitab boleh nikah. Tapi ya kan Islam, rupanya kitabiah. Sangkaan kita. Atau merdeka, atau merdeka yang bukan murder. Merdeka atau merdeka tetapi ternyata dia hamba yang harus dia berkahwin dengannya. Ya kan, dia seorang yang dia ingat seorang merdeka, rupanya dia hamba. Atau disangka lelaki yang tersebut atau disangka lelaki tersebut kufu. Kufu apa? Sekufu. Bukan kungfu panda tuan-tuan, bukan kufu, tetapi kufu ialah setara, setaraf. Setara ataupun setaraf. Kufu. Lalu diizin nikah oleh perempuan itu dengannya, tetapi ternyata fasik atau hina keturunannya atau pekerjaannya. Ya kan, dia ni orang sekufu, sesetara ataupun setaraf dengan orang perempuan, dengan perempuan ni. Rupanya orang biasa-biasa je kan. Orang yang biasa sajalah, orang yang tiada kedudukan ataupun sebagainya kan, ataupun dia sekufu kan, perempuan ni pelajaran bagus, yang lelaki ni pula pelajaran tak bagus, barangkali macam itulah sekufu kan. Sahlah perkahwinannya dan tidak harus khiyar kerana kecuaiannya daripada menyelidikinya. Maknanya bila dah berkahwin dengan orang tu kan, sah nikah tersebut. Nikah tersebut dan tidak harus khiyar, tidak harus membatalkannya kerana kecuaiannya dari menyelidikinya. Sebab apa? Ni tadi saya sebut tadi, sangka. Sangkaan suami isteri yang menyalahi tapi sah nikah. Dia menyangka orang ni, dia sangka orang ni bagus pekerjaan dia. Ya, contohlah, bagus lelaki ni, pakai kereta mewah kan. Pakai kereta tu, orang kata kereta tu bukan calang-calang kereta ni, ini kereta luar negara punya kan. Kereta mewah, pakaian-pakaiannya cantik kan. Rupa-rupanya bila dah kahwin lah, rupanya dia bukan orang yang macam tu kan. Semua pinjam, kereta pinjam, baju pun pinjam, kasut dia pinjam, rupanya dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa, nothing, tak ada apa-apa, dia kosong semuanya. Jadi, tapi sebabkan kita gagal untuk menyelidiki tadi, tidak harus untuk khiyar ataupun tidak harus untuk membatalkan perkahwinan.
Maksudnya kalau nak membatalkan perkahwinan kerana yang tu sifat itu tidak harus. Tapi kalau isteri tadi buat tuntutan, orang tu tak bagi nafkah, suami tadi tak bagi nafkah sebagainya, tetap boleh jalan lah, tak ada masalah. Kedudukan mahar jika difasah kerana tidak menepati syarat. Kedudukan mahar ataupun mas kahwin jika difasah, jika difasah atau dibubarkan perkahwinan kerana tidak menepati syarat. Hukum mahar dan rujuk dengan mahar ke atas orang yang menipu setelah difasah kerana tidak menepati syarat yang dibuat adalah seperti hukum fasah yang disebabkan oleh aib. Ya, ini seperti yang disebut, iaitu yang pertama, jika difasah sebelum wati' atau persetubuhan, tidaklah wajib membayar maharnya. Yang kedua, jika difasah selepas wati' atau persetubuhan lalu atau besertanya, wajiblah membayar mahar mithil. Yang ketiga, tidak boleh rujuk dengan mahar ke atas orang yang menipunya. Jika kedudukan mahar, macam mana mas kahwinnya orang yang difasahkan perkahwinan, dibubarkan perkahwinan, kena pulang balik tak mas kahwinnya? Isteri kena pulang balik tak mas kahwin kepada suami? Yang pertama tadi, jika difasahkan ataupun dibubarkan perkahwinan sebelum berlaku persetubuhan suami dan isteri, maka tidaklah wajib isteri tadi membayar mas kahwin semula kepada suami. Suami tadi bayar mas kahwin masa nikah kan? Tak boleh pulang balik. Tetapi setelah difasah, selepas wati', selepas berlaku persetubuhan atau besertanya, wajiblah membayar mahar misil, kena pulang semula mas kahwin itu tadi. Dan tidak boleh rujuk dengan mahar ke atas orang yang menipunya. Tidak boleh rujuk menggunakan mahar yang sama, mas kahwin yang sama. Ada lagi? Okay, last 3 slide. Penipuan pada akad fasah. Penipuan yang mengharuskan fasah perkahwinan kerana menyalahi syarat yang dibuat ialah penipuan yang berlaku pada akad. Ini masa akad nikah tu. Ada penipuan pada masa akad tu, ada kata-kata tapi ada perkara yang dimasukkan tapi tidak tepat. Contohnya orang kata wali, aku kahwinkan kamu dengan perempuan yang Islam ini. Ini macam mana tipu? Rupanya bukan Islam, rupanya kitabiah. Contoh tu ataupun perempuan itu ahli kitab. Maknanya berlakulah penipuan. Ataupun aku kahwinkan kamu dengan perempuan yang gadis ini. Rupanya kan gadis, rupanya bukan gadis, ataupun seorang yang telah pernah berkahwin sebelum ini, janda ataupun seorang balu. Kerana bahawa syarat maksudnya hanya sesungguhnya memberi kesan kepada akad jika disebutkannya di dalam akad. Jika terdahulu ia daripada akad, tidaklah memberi kesan kepada akad. Maknanya jika jika berlaku penipuan pada akad, kata gadis rupanya tidak gadis, semasa akad nikah tu, aku nikahkan kau dengan perempuan yang gadis ini. Sebut gadis masa akad nikah tu, padahal gadis itu perempuan itu bukan gadis lagi, dia bukan anak dara lagi. Maka dia berlaku penipuan pada akad itu tadi. Boleh difasahkan perkahwinan, boleh dibubarkan perkahwinan itu. Itu maksudnya, maksud pada ayat ini. Dikhiar segera ataupun dibatalkan segera. Semua khiar ataupun batalan yang diharuskan ke atas hendaklah dengan segera, seperti akhir aib pada barang yang dijual. Apa-apa perkara yang boleh dibatalkan, yang diharuskan, dibenarkan untuk dibatalkan, kena dibatalkan dengan segera. Jangan ditangguh-tangguh. Contoh tadi barang kita sebutkan, sekiranya berlaku transmitter ini tidak tepat, tidak menepati apa yang kita nak, dah berlaku dah jual beli, kan? Maka kenalah dipulangkan semula. Untuk pembatalan jualan tadi, kena dipulangkan dengan segera. Jangan simpan dulu, simpan setahun, simpan 6 bulan, kemudian baru pulang semula. Tak boleh lah, kena dipulangkan dengan segera. Itu maksud ayat ini, ya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza. Ya, cikgu. Soalan apa? Bagaimana pandangan Islam? Orang perempuan menghina orang
dalam Islam. Apakah hukum? Apakah komen sekiranya sekiranya peminangan dilakukan oleh orang perempuan? Ya. Perempuan dipinang, perempuan yang pinang orang lelaki. Ini macam cerita ni Ahmad Albab ni. Ahmad Albab kan? Ahmad Albab perempuan bapa mertua tu pergi pinang yang lelaki. Bagaimana pandangan Islam, ya? Adakah salah lelaki apakah salah lelaki perempuan? Perempuan tak ada salah, tak ada masalah untuk menyatakan minatnya pada seorang lelaki. Tiada salahnya, kan? Seperti mana yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah sendiri melalui wakilnya menyatakan minat bagi baginda Khadijah kepada baginda. Tak ada salah, kan? Maknanya tak ada lah pun istirahat pergi cari timba, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena ingat, cara meminang tetap daripada lelaki kepada perempuan. Yang meminang itu lelaki kepada perempuan. Tetapi menyatakan minat, hasrat, hasrat itu boleh daripada lelaki, daripada perempuan kepada lelaki. Ya, betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau seorang perempuan berminat pada seorang lelaki, boleh menyatakan hasratnya. Sama ada secara langsung direct ataupun melalui wakilnya. Tetapi Syirah kata Siti Khadijah melalui wakil dia, melalui wakilnya menyatakan minat Siti Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat persetujuan baginda meminang Siti Khadijah dengan ada hantaran-hantarannya. Dan hantaran-hantarannya tu bukannya kecil-kecil, memang besar dia punya nilai dia. Baik. InsyaAllah tak ada masalah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.